لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح عارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخ الله تعالى. Dan setengah daripada sunatnya sunat wuduk, sunat yang benda yang disunat kerja pada ketika kita wuduk. Setengah daripada sunatnya gapo? Bersugi, iaitu bersugi. Bahasa Arab panggil as-siwak. Siwak dengan mana istiyak. Istiyak ni bersugi. Ada siwak dengan makna mustah. Mustah hak tu kayu sudi, mustah kumbih. Siwak juga, kayu siwak apa panggil kayu siwak. Siwak ni kena ke kayu, kadang-kadang kena ke bersugi tu dah, diri bersugi tu. Di sini bersugi maknanya. Berus gigi. Berus gigi. Ya bercampur-campur dia bersugi. Bersugi. Sunatnya bersugi. Kata Syekh Mudabi, berkata oleh Syekh Mudabi rahimahullah dalam Hasyiah Mudabi. Syekh Mudabi kata dalam Hasyiah dia katakan tempatnya, ni kata dia, bermula tempatnya tempat sunat bersugi pada ketika wuduk. Nyata ambil lagu tu. Wa mahalluhu, asalnya wa mahalluhu, wa mahallu siwak, jadi wa mahallu talabihi. Salah kata kita asalnya. Bermula tempatnya, jadi tempat sunat bersugi pada ketika wuduk. Dalam ketika ambil asmayah sunat kita sugi kan. Tapi tanyanya, sugi betul mana? Nak bersugi tu tempat mana? Di mana kita nak bersugi? Belum ke tengah tu ke lepas pada ambil asmayah siap dah ke? Soalan mari. Maka tempatnya itu khabarnya ialah antara membasuh dua tangan. Antara membasuh dua tangan, jadi membasuh dua tangan jadi pada mula-mula wuduk. Membasuh tu yakni pada mula-mula wuduk. Kita sunat basuh tangan ke awal-awal wuduk kita tu. Belum pada ambil asmayah kita basuh tangan dulu sunat. Sunat basuh tangan tu sunat. Basuh tangan komo antara kita basuh tangan siap dan berkomo-komo atau pada membasuh dua tangan. Antara membasuh dua tangan dan berkomot-komot. Jadi maknanya kita basuh tangan siap. Sebelum pada nak komo tu bergigil dulu. Tengok tu. Kita ikut C dah. Kita ikut D. Tapi kilah tu, kalau kira tu hak kata antara membasuh dua tangan dan berkomo tu atas qaul yang mu'tamad. Atas qaul. Ini berlaku kan ada. Atas dan ini berlaku atas qaul, atas pendapat yang mu'tamad, yang diberpegang dalam mazhab Syafi'i. Tapi kena kecek lagu ni mu'tamad, yang mu'tamad di sisi Ibnu Hajar di dalam Tuhfah. Nampak lagu tu? Kerana di sisi Syaromli lah, ia tak ada kira ni. Maka orang bagi orang iktimad Syekh Ibnu Hajar ke, ia rasa mu'tamad kot ni lah. Dan mahu iktimad Syaromli, ia mu'tamad kot Syaromli tu. Tengok ni. Tu. Atas kau yang mu'tamad, atas kau yang diberpegangkan oleh Ibnu Hajar dalam Tuhfah. Pak kita ya. Dalam Tuhfah.
Bah ke dalam apa dia dalam Minhajul Qawim dia pun jadi iktimak tu juga Ibnu Hajar sendiri. Dalam Syarah Minhajul Qawim dia ada. Habis itu maka dia kata celah tu kalau kita nak tahu Ibnu Hajar agak kena basuh tangan siap belum pada koma tu kita pergi tu. Tu. Lepas tu mulalah kita berkoma antara dua tu. Koma dan kata muqabilnya berkata oleh muqabilnya muqabil bagi kau yang muktamad. Muqabil ni yakni maknanya yang membetuli, pendapat yang membetuli, tulis pada nyo tu. Yakni pendapat yang membetuli dengan Ibnu Hajar. Pendapat yang membetuli dengan Ibnu Hajar, iaitu pendapat Syekh Ramli. Tu dia kalau kira. Ni mutaakhirin belakang. Ni kalau kita tilik pada mutaqaddimin pun sebelum pada Imam Nawawi tu Syekh Imam Ghazali pun berlaku kot ni juga ni. Imam Ghazali pun berlaku kot ni juga. Berlaku kot mana? Ni kira ni. Assalamualaikum. Ngaji tu poh lah ni. Tu poh. Habis itu kata musannaf, kata muqabilnya, muqabil ni yang ada kata dhaif sangat kerana dia bukan muktamad dalam mazhab. Yang muktamad tu di sisi syekh masing-masing. Kalau kita kira kata di sisi Ibnu Hajar, yang muktamad di sisi dia. Kita pergi Ibnu Hajar tu lah muktamadnya. Nah itu kawasan rumah kita ni Kalau kau mesti dia pergi pendapat Syekh Ramli hak muktamad dia. Kau mesti kau. Maka kata muqabilnya, dia kata muqabil dia iaitu pendapat Syekh Ramli dan juga Imam Ghazali. Lah katakanlah ada lagi. Kata dia bahawasanya ialah berkata muqabilnya akan bahawasanya tu berkata oleh muqabilnya akan bahawasanya nya dalam Irsyad ni. Muqabil dia katakan tempatnya bermula tempatnya yang isim bahawasa. Bermula tempatnya tempat tu untuk bersugi ketika wuduk tu. Tempatnya tempat tu untuk bersugi ketika wuduk tu. Kita bersugi. Ya sebenarnya khilaf dek ni lagi. Khilaf betul kata bersugi ni masuk dalam sunat wuduk kan sunat suku. Kalau sunat wuduk serupa dengan masalah, serupa dengan basuh tangan, serupa dengan basuh berkoma tu. Kalau sunat wuduk masuk dalam sunat wuduk kak, serupa berkoma tu. Atau sunat suku. Sunat suku dah. Ya wuduk suku tapi sunat suku pula. Tapi wak lepas pada wuduk. Kira duk khilaf situ lagi sebenarnya di antara ulama mazhab kita Syafi'i. Tu. Tapi ni khilaf betul tepat ni pula. Kita buat betul mana tengok. Kata Syekh Ramli dan muqabil dia bahawasanya tempat tu untuk bersugi itu ialah dahulu sebelum daripada tasmiyah, sebelum daripada baca bismillah tu lagi dah. Sebelum pada baca bismillah betul wuduk tu. Jadi belum pada wudu, belum pada kita bismillah basuh tangan tu. Dia sunat baca bismillah betul, belum pada basuh tangan bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Belum pada bismillah tu kita perlu gigi dulu. Kalau tu pendapat ni sini kita perlu gigi dulu. Tapi kita ikut kita tak nak kira situ, kita ikut day kita ya kadang lepas. Kadang duk mani, bila duk mani perlu gigi dulu. Tak nak kira ke apa dak. Bahaya tu dah. Moleknya kita bergigi lepas dah kita mani siap dah. Mani siap tu, lepas mani tu bergigi. Bergigi tu kira kata ni sunat wuduk dah ni. Nak asmaya lagi, pakai asmaya dah. Jadi bergigi tu kira nak ambil sunat wuduk dah. Lepas dah bergigi tu ambil asmaya. Bismillah. Awak tu dah. Kalau kira gigi tu.
Kalau turut Ibnu Hajar tak ni kena basuh tangan dulu lepas tu bergigi. Tak apa duk kolah kita duk basah dah. Ada apa itu. Habis itu kerana riwayat Nasa'i dan lain daripada Nasa'i kerana ni ilat pada kata sunatnya, setengah daripada sunatnya tu bersugi. Ilat pada bersugi tak apa. Setengah daripada sunat wuduk itu bersugi. Sebab apa sunat bersugi tu? Kerana riwayat kerana hadis yang diriwayat oleh Nasa'i, Imam Nasa'i dan lainnya. Nasa'i ini salah satu daripada masuk dalam as-sittah jugalah. Ulama yang ni masuk dalam sunan sittah juga. Tak itu. Nasa'i ni riwayat oleh Imam Nasa'i dan lain daripada Nasa'i. Jadi seperti Imam Ahmad, kita kata gitu. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal kita. Kalau capuk Imam Ahmad jadi 7. Kalau rawahu sittah qadani ya. Kalau rawahu sittah Bukhari, Muslim, Tirmizi, Ibnu Majah, Nasa'i, lepas tu siapa lagi? Kalau masalah Sayyidina Muhammad, Abu Daud. Ni okey. Kalau rawahu sittah. Kalau rawahu sab'ah tambah lagi Imam Ahmad. Kalau rawahu sittah tu ni okey. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah. Lepas tu rawahu sab'ah tambah Imam Ahmad lagi. Imam Ahmad ni bukan sunan, ya musnad bagi Imam Ahmad. Dan lain daripada Imam Nasa'i iaitulah Imam Ahmad. Lagi. Mana hadis tu? As-siwaqu mathharatul lil fami. Mitharah boleh baca dua. Tu. As-siwaqu mathharatul lil, tapi kebanyakan riwayatnya baca mathharatul lil fami. As-siwaqu mathharatul lil fami. Mathhara ni masdar mimi tu. Masdar mimi bermakna isim fa'il. Masdar mimi bermakna ismil fa'il. Mathhara bermakna mutahhirun gitu. Mutahhirun. As-siwaqu mathharatul, jadi mutahhirun, membersih. Perkara yang membersih. Itu makna kita dah. As-siwaqu mathharatul lil fahmi. Apa arti bermula bersugi tu? Bermula bersugi, berus gigi tu, Nabi kata itu menyucikan ia bersugi tu menyuci bagi, yani akan mulut, bagi lam zaidah. Lam di lil fahmi tu zaidah. Mathharatul lil fahmi, yani mutahhirun lil fahmi, menyuci ia akan mulut. Nabi riwayat sendiri bermula bersugi tu menyucikan mulut. Habis sekat tu. Habis. Tak apalah tu. Habis. Bermula bersugi itu menyucikan bagi mulut. Tu maka sunat kita bersugi gitu. Sebenarnya bukan ketika wuduk saja. Ya ada banyak tempat lagi yang di sunat muakkad dah. Salah satunya ke apa? Lepas bangun tidur, teka mulut berbau. Lepas tu apa lagi? Nak wuduk. Tu tempat hok ditakkidkan kita wuduk, bersugi. Dan sunat pula dia kata. Dan ini sunat suku ni. Ini sunat yang terasing. Orang panggil sunat suku. Bukan maksudnya sunat wuduk. Jadi sunat suku. Sunat suku ketika kita sugi tu suku pula ni. Kalau kita sugi biasa pun sunat ni. Hak ni. Kalau tak bersugi untuk wuduk pun dia sunat suku dah. Sunat suku hak kira untuk wuduk lah. Bukan kata maksudnya sunat wuduk. Sunat wuduk tu hak sat ni masalah sugi tu. Hak ni sunat suku. Apa panggil sunnatun mustaqillah. Dia kata dan sunat pula, sunat juga. Sunat yang ni pada ketika bersugi tu. Nak kata kita. Dan sunat pula yang ni pada ketika bersugi tu. Sunat keadaan bersugi tu. Keadaan bersugi tu dengan, jadi berlaku ia dengan lentang giginya. Gigi seorang. Ni jadi silap dengan kita ada buat. Jadi kalau kayu sugi,
kita buat kok kena. Tapi bila kena gebuk gigi hak baru, kita buat kok cara ni. Tapi kita ni kadang-kadang menyalahi dengan sunnah. Lagu mana? Tengoklah. Dia kata keadaannya keadaan bersugi tu berlaku dengan lentang giginya. Gigi bagi seorang lentang ni ardun, ia kira kat mana? Kira kat mana? Kalau gigi dah. Nampak gigi dah tak? Kenapa dia duduk lagi? Apa yang dikurang? Ni orang panggil letter. Letter gigi. Apa panggil ardon, dalam kitab Arab sebut ardon. Ni. Tu letter. Kalau turun dalam Arab sebut tulan, panjang, kok panjang turun gigi. Kalau kita syadak kita sebut bujur. Ardon ni syadak sebut lentang. Mana itu? Sunat kuning. Sunat kuning. Kalau kata Yusugi, sunat kot tu. Kalau bulu gigi, dia berlawan dengan doktor pun dah. Doktor suruh buat ni kan. Tapi sunat buat gini. Kerana gusi tak akan rusak. Kalau kita buat gini tu, ya kita pun dengan gusi. Kot tu hikmah. Maka buatlah guning. Tapi dia mula di badan lek kanan dulu. Mula lek kanan. Cuba tengok dalam. Lek dalam kita buat kok tu. Padahal gigi serupa ya. Tak gitu ke? Gigi serupa ya. Tapi bila balik dalam kita tak buat kok tu ni. Kita tapi bila mari depan tu pula. Padahal lek dalam lebih lek luar. Dia sunat mari lek dalam dulu taginya nak buat cara. Lek dalam mari tebik sapat tengah, okey, lepas tu lek kiri mari sapat tengah. Okey. Ada cara bersugi hak Nabi. Dia buat lah nah. Heming buat lagu mana? Gosok nyontoh gitu je kata. Awak nipu-nipu gitu ya, tak leh. Cara pegang kayu sugi pun ada cara dia. Rasulullah jah. Kita pegang guano. Kita ni, dah, lu kayu sugi ada cara dia. Masya-Allah. Tapi tak jadi tu mau kita ni. Tok baki kita tak beramal supaya kayu sugi ni duduk di kawasan di Hadramaut ataupun di Yaman tu biasa yo. Tiap-tiap pelajar ni duk selik kocek belakang tu. Kayu sugi sekadar. Kan. Lepas tu depan riba ada orang jual, orang datuk tu orang tua. Gambar lagi. Dia mau jual kayu sugi. Mu nak pertanyaan mana? Kerak lagi. Bayar biasa. Nanti jual depan. Jadi kayu sugi tu kasut umur kita 2-3 hari tu kabar dah. Tu. Macam maknanya biasa sunat. Biasa sunat. Mula bosing dulu ni ada tu. Tapi dia gantung. Dia buat sakuk dengan itu. Buat sakuk dengan tali. Tempat dia tu email tu. Sing. Lepas tu bila nak semaya dia pegang. Lepas. Macam gitu. Kita tak tebus dalam kocek dia lepas. Bila dia naik tu email tu dia pegang. Dia sakuk. Dulu ada.
Habis itu tengok para habaib dah. Ya bawa. Learning ada macam-macam, hok pasing sarung siap dah, hok pasing ada buku siap. Sebab kale pula dah. Learning. Malah sebab kale selit situ. Tak nampak uduh pun dah. Selit. Ada tudung apa siap. Nampak hidup hok tu comel. Ni dia mula pergi kayu sugi pak. Baru klik pak pula ada kot tu. Ya sunnah tu bukan duduk di jemaah mana. Sunnah kena duduk di semua orang Islam. Bukan di grup mana yang tertentu dak ni. Baru klik pak pula. Keluar. Jadi kot tu. Habis itu sebab keadaan dengan lentang giginya, kerana ilak pada kata sunat pula. Sunat pula keadaan bergigi itu dengan lentang giginya kerana disuruh pada hadis, disuruh oleh Nabi pada hadis, di hadis yang diriwayat oleh Abu Dawud. Kita buat gitulah. Kita tengok cari mic lah. Tu. Habis. Kata musannif rahimahullah, ada hadis sebut Nabi kata tak ingat mata dia tu. Tak ingat dah. Lepas tu Nabi suruh pada hadis bersugi. Jadi dengan bersugi, disuruh tu dengan bersugi dengan lentang gigi. Suruh bersugi dengan leteh. Dalam hadis sebut. Tu. Dan memadai dengan bujur. Dia kata memadai dengan bujur. Apa memadai? Yakni, tulis pada memadai, yakni sudah mendapat kelebihan bersugi. Tu. Sudah mendapat kelebihan bersugi. Boleh dah fadilat dia. Fadilat bersugi itu ya boleh dah. Madad dah. Tapi dalam keadaan itu hukum makruh lagi. Tak comel buat lagu ni. Tapi kalau buat lagu tu pun boleh fadilat dah, hasil madad dah. Dan memadai dengan bujur. Dengan bujur, bersugi dengan bujur. Kita buat bujur. Kok bujur kok mana bujur? Panjang turut gigi kita. Panjang turut gigi. Panjang turut gigi. Bukan letak gigi tak. Panjang turun turut gigi. Tu bujur. Tu hak tu kita buat tu. Ulan turun mari tu. Boleh kot tu pun boleh. Kita duk buat krang tu. Tu. Dah sining soh melawan dengan doktor ni dah. Kalau kira sungguh. Doktor yang suruh buat tu. Kalau kita buat back ning tu, cu lagu ni tu. Kalau cu lagu tu, dia tak berkenan tu. Dia suruh kita buat gini. Buat gitu. Tapi dalam kitab sebut suruh gini. Rasulullah buat letak. Sebab gapo? Boleh diilat dia. Boleh ada bruh gigi hok dibuat oleh doktor masa sekarang ni, dia bentuk rupa tu. Kalau dia bulu dia banyak gitu. Dikasar-kasar lagu tu barangkalinya headphone dia tu. Bila kita buat lagu tu jadi gonyong habis sampai ke gusi barangkali. Tapi kalau bruh gigi semata-mata bruh gigi hok Rasulullah, hok kayu arak gapo, je sekadar kayu ya. Kita dah buat pada kayu. Kring. Ya nak? Capur kat mana? Romik. Kalau capur tek gitu. Sunat tek makruh tek gitu. Kalau capur tek kak. Kalau capur teka gitu sunat teka gini jadi makruh. Tu capur tak ada apa. Kalau kira lagu tu ikut kita kalau nak capur. Puasa saya dah nak makan hudai pun tak boleh, tapi gatal hudai. Tapi tak makan dia pun kalau puasa saya juga. Tong yang hudai saja, tong sutong saja. Capur gitu tu. Sutong pun boleh, hudai pun boleh. Tak buat gatal tak gitu. Gitu dah. Habis. Kata musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi. Kerana disuruh pada hadis bersugi dengan lentang
Tapi kalau kita cuma kita buat turut Nabi tak apa dah. Tapi yang duk gonyoh siapa kau itu sangatlah. Guru biasa. Guru biasa. Tapi dengan tak biasa ni dah. Tak jadi biasa juga dia tak biasa. Habis itu. Dan memadai, ingat dulu. Lepas tu bahkan je kata, tetapi sungguh pun memada, tetapi makruh bersugi bujur tu. Makruh kita bersugi lagu tu makruh. Kalau tinggal tu jadi boleh pahala pula lah buat dengan cara ardul letter tu. Bahkan tetapi dia kata, tetapi tu sungguh pun makruh bujur gigi, tetapi bahkan bermakna tetapi lakin sunat bersugi pada lidah. Sunat bersugi, kecek bersugi pada lidah. Apa lidah bukan ada gigi dah. Tapi kecek maksud gusi atau maksud beruh betul lah. Sunat bersugi ni berus pada lidah. Bujurnya pada pihak bujur lidah. Sunat tengok tu hak ni kita ada buat lagu tu dah. Hak pasal lidah ni kan. Tu bomo tu. Sah. Tu bomo pun suruh buat juga dah. Dia tak save dia ditinggal. Lidah pun kita kena beruh juga. Lepas pada beruh gitu, kita beruh lidah juga. Kenapa di lidah tu dia ada lagi apa? Apa panggil? Allahu Akbar. Apa kau? Orang panggil apa dia ni? Ke bakteria. Ya. Orang panggil apa? Apa ni? Ya ada tu istilah hak doktor gigi tu dia panggil apa? Kalau ubat gigi tu dia pakai ubat gigi ni. Kacat. Gitu. Kacat gapo? Tak ingat oi. Fluoride hak tu san dalam fluoride. San dalam ubat dah. Hak ni hak duk di gigi, hak duk dalam mulut ni. Apa Allahumma salli ala tak ingat. Duk baca semua. Tapi suruh waktu baik juga. Tu kadang-kadang lidah duk kuning lagi, lidah duk ada bekas teh kafe apa lagi kadang-kadang makan air lima kan nampak kuning bruh juga situ, bruh turun. Bruh kot lupa bujur. Bersugi pada lidah pada bujurnya. Kena tulis bujur tu. Jadi dan makruh berus lidah dengan lentang. Kena kira tu lah. Bujur jadi dan makruh berus lidah dengan lentang. Kita guna lafaz brus jadilah di lidah tu. Kerana bruh gigi ni yang daripada brus gigi. Jadi bruh bersugi tu berus gigi dah. Tu. Tapi bila tak ada gigi ada lidah saja berus lidah. Kita beruh lidah kita tu pada dengan letter tu makruh. Makruh. Habis itu. Boleh dah. Dan memadalah ini hasin pahala sunat. Dan memadalah hasillah pahala sunat pada bersugi itu dengan tiap-tiap yang kasab. Dia kata memada dengan, tak lupa pada memada dah pada hasilkan pahala sunat bersugi itu dengan tiap-tiap perkara yang kasab. Apa yang kasab? Yang boleh menanggal kesan pada gigi, yang boleh menanggal kotor pada gigi. Awak kita yang boleh menanggal kotor pada gigi. Hak kasak tu maknanya hak boleh tangan, hak pesing licin tak leh. Ya kena hak pesing boleh kita tangan tu baik. Tu dia. Pakai kain, pakai gapo? Boleh. Dalam kitab sebut walau binahwi khirqah. Sekalipun dengan umpama kain lah. Tak ada barang apa ambil kain hasil pahala sunat dah, sunat bersugi. Ticu kita dah. Abang panggil tak ada buat gigi, berugi gigi tak hari ni boy. Siap lah. Hasil dah, hasil pahala sunat dah. Tu
hasil sunat bersugih dah. Tiap-tiap benda yang kasar tu. Seperti kayu, yang misal ni. Seperti kayu ni ungut. Kayu ni maknanya rinting-rinting kayu. Kayu-kayu apa-apa pun. Tu. Atau rumput usnan. Rumput usnan. Baca dua usnan, isnan, dia boleh dua lurah. Atau rumput usnan, satu jenis tumbuhan. Mau kita ni gapo lah usnan ni. Nak kias dengan pohon gapo. Tapi yang ini tumbuhan rumput dalam Arab. Ya jadi gasak-gasak agaklah. Rumput usnan. Wah kaza. Musa nak ambil lagi kitab dah ni, bakal dia boleh nakak usnan mari ni. Berarti nak ambil lagi kitab. Habis itu ikut kita nak pakai apa, kain pun boleh, tisu pun boleh, hasil belaka dah. Hasil belaka. Plastik tak boleh, plastik jabe tak boleh. Jabe dia bukan benda gasak. Jabe kita ambil jabe boleh jari. Tak tubik. Jabe tu je licing. Ada ke tak jari depan ada kot cuba tengok sikit. Tu jari boleh ke tak tu dia kata. Tetapi dia kata sungguh pun memadai dah dengan tiap-tiap perkara yang kasar tu, tetapi kayu arak itu afdal. Kayu arak tetapi bermula bersugi dengan kayu arak itu. Kayu arak ni kayu sugi hak kita duk beli kat markah. Kayu arak lah ni tan samai duk le buku molek dah lah ni. Jadi nampak mata tan sikit dah. Nampak bersih cuci molek dah. Mahal pula tu. Kalau duk le buku, tukar dulu duk kering kat luar tu murah aja. Tapi bila duk le buku jadi mahal. Lah ni kau mahal duk le kalai tu, le blok tu. Mahal lagi. Tu. Hei, we ada we molek. Kok di kita ni syarikat kita ni kena tak juga kayu sugi sebenarnya. Ada, bukan bulu gigi nah, kayu baik no. Ada juga. Alhamdulillah. Tak ada gasa lama. Lo ni ada tak? Gua tak asal beli ni dah, kita pun tak ada cek mana tak. Molek tu. Molek. Patulih hadir as-siwaqu matahatul lil fahmi mardatul lirabbi. Hadis Nabi ini hadis kerat baru ni. As-siwaqu matharatun lil fahmi mardatul lirabbi. Tu hadis sebut. Jadi sebenar tulis habis halu apa hadis. Hadis mata hadis tu. As-siwaq matharah lil fahmi mardatul lirabbi. Agama mana tip kira cara sabar ke gigi. Dicek mari. Dalam muka bumi ni. Agama mana tip cara sabar ke gigi. Cara gigi royak habis. Pala boleh kau tu boleh pala. Kalau letek kau tu boleh pala. Kalau pesing bujur kau ni jadi kurang sikit. Allahu akbar. Islam. Inna ad-dina 'indallahin Islam. Semua ni masdar mimi belaka ni. Matharah bermakna taharah. Mardat ni. Radiya yarda ridan wa mardatan. Bermakna reda. Maka taharan ni bermakna mutah. Iran. Tu kalau itu reda dengan makna murdi. Meredai ia akan Tuhan, memperredai ia akan Tuhan. What itu reda? Boleh? Ingat hak tu.
Ingat. Kata musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bih, tetapi kayu arak itu afdal, terlebih banyak pahala. Terlebih banyak pahala kalau kita guna hak tu. Tu pakai hak tu. Afdal daripada segala, kena kata gini, afdal jadi afdal daripada segala bagai kayu yang lain. Tu afdal daripada segala bagai kayu yang lain. Habis. Kemudian jadi selepas daripada kayu arak ni sebuah kelebihan ni. Nombor 1, nombor 2 ni. Kemudian tu. Selepas daripada kayu arak tu pelepah. Pelepah tamar. Dia kata pelepah tamar. Kita pelepahnya, pelepah pinih. Katakanlah. Kat rumah kita kak. Pok gi kata berlaku. Kia tahap tu. Pelepah tamar ni dah. Pelepah nyo dah. InsyaAllah. Boleh juga tu. Tu dah. Kemudian daripada pelepah tamar tu kayu zaitun. La'alla zahid nun bukan lam tu. Zaitun. Watini wazaitun dengan nun. Kayu zaitun. Tu lepas pada tu. Tu habis itu. Tu satu dah. 1, 2, 3. 3 dah. Sebab apa afdalnya kayu arak? Kerana ni ilak pada afdal. Ilak pada afdal. Sebab apa boleh kata lebih baik kita pakai kayu arak? Kerana ia kayu arak tu sugi bagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sugi Nabi kita. Kayu sugi hak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan kayu sugi bagi anbiya yang dahulu-dahulu. Kayu sugi bagi segala nabi-nabi yang dahulu daripada nabi kita. Tu semua nabi dulu pun pakai kayu arak ni sebab tu jadi afdal sangat dia tu. Habis itu. Kemudian selepas daripada kayu zaitun, tu. Ini nombor 4 dah. Nombor 4 dah. Nombor 1 kayu arak, nombor 2 pelepah tamar, nombor 3 kayu zaitun, nombor 4-nya ni. Kemudian daripada kayu zaitun, tiap-tiap kayu yang pedas. Tiap-tiap kayu yang pedas. Rasa pedas lidah. Bukan pedas pelada tu. Pedas lada tu pedas lagu lain. Ni dia pedas rasa ngali lidah. Tu ada kayu pun masa tu duduk di Madinah. Duduk di Madinah di masjid Allahumma salli alaihi wasallam. Di Khandaq tu, masjid Khandaq tu, tempat tu ada orang jual. Dia mau kita try, we try. Ya tamu try ni pedah. Kayu po. Halah ya. Tak sebab kayu arak tu jadi kayu kau. Ya tu hak ni walai. Dia tu. Pedah. Tak leh. Tak leh pergi dengan hak tu. Tapi dia nampak yang mamuh biasa. Ya, cuk. Begitu ni tak boleh. Kayu po tu. Dia tu duk jual depan masjid. Kayu tu. Pedas dah. Tiap-tiap kayu yang pedas dan baik baunya, bau kayu tu. Pedas dan baik baunya, sedap baunya. Baik tu sedap lah, sedap bau dia. Hak pasal sedap-sedap wangi-wangi. Tu sunat pakai hak tu. Habis itu maka tiada memadai. Ni hak piang duk sekir ni. Tiada memadai, tiada hasil pahala bersugi. Jadi tu. Tu. Tiada hasil pahala bersugi dengan anak jarinya, jari seorang. Tu anak jari dia tak boleh ambil anak jari mari duk ronyong. Bau bak gigi sek. Bau bak gigi dia di jari tu. Ada tak bak lagu tu? Bau gigi tak ada dia payah dah. Nak pergi kena juga bau bak gigi. Tu tak memadai weh. Tapi tengok anak jari mana yang tak memadai, sifat pada anak jari. Anak jari yang berhubung dengan dia dengan seorang. Hak berhubung di tangan dia. Tu. Okey tempat tahu tu isyarat weh. Berhubung dengan dia dengan tangan seorang. Anak jari hak dia. Berarti kalau anak jari orang lain ke mana? Pula.
Gonyoh tak? Tolong gonyoh. Kok mana pula? Kau dulu. Sebab apa tiada memadai itu ilat pada tak ada memada. Tak memada tu kerana bahawasanya tiada dalam irsyad ni. Kerana bahawasanya apa? Tiada dinamakan, tiada dipanggil oleh syarak. Tak dinamakan oleh syarak. Tak dinamakan bersugi. Syarak tak panggil bersugi lagu tu. Walaupun dirimu duk panggil tahu sugi dah ni, tapi syarak tak nama bersugi. Tak dinamakan oleh syarak kata bersugi. Syarak tak panggil bersugi lagu tu. Tu dia kena guna benda hok pesing boleh menangakan kesek-kesek ni licing tangan ni. Tu dia. Maka tiada kalau bersalahan dengan jarinya yang bercerai. Tu dia. Bersalahan tak sama berlai dengan jari bagi seorang. Tak serupa dengan jari dia. Jari mana? Jari yang bercerai, jadi bercerai daripada tangannya. Tangannya putus. Tangan putus, jari putus. Ambil jari yang putus tu mari sugi. Ya Allah, ni padu masalah tak ada orang buat lagu tu dah. Ada rasanya. Tapi takdir kata lagu tu, tak apa tu. Jadi kot tu baik. Tu. Dengan jarinya yang bercerai daripada badannya atau jari orang lain atau pada jarinya ni tu. Dan bersalahan dengan jari orang lain. Tu dia. Berarti kena tafriq juga bersalahan tu tulis pada kata jarinya yang bercerai atau jari orang lain tak bohong ni tafriq sini pun pada dah memadai dah tafriq ni pun. Tulis pada jari orang lain. Jadi maka memadai bersugi dengan dia atas pendapat Ibnu Hajar. Depan lagi nak ayat tu. Tu. Atas pendapat Ibnu Hajar. Ibnu Hajar kata dia ambil jari orang lain tak apa. Jari kita sendiri je tak boleh. Ambil jari orang lain mari. Lah. Tolong ustaz. Ngonya ustaz. Kena saya rapat benar. Saya rapat sehingga boleh tukar gigi mari tu. Rapat siapa tahu tu. Tapi kena basuh dululah dah. Basuh siap pakai hot demo tu pula. Basuh siap pakai gilir gigi mari. Saya rapat semua tu. Hak rapat tu boleh duk bergigi mari boleh. Hai, Allah Taala tu. Nak ayat hukum. Ibnu Hajar kata hasil dah boleh pahala bersugi dah. Lagu tu. Tapi Syaromli tak say pula. Bersalahan pendapat yang dimuktamad yang diberpegangkan oleh Syekh Ramli. Tak serupa pendapat Syekh Ramli. Apa? Tiada. Jadi maka tiada tetap rek pada bersalahan. Tak serupa pendapat Syekh Ramli pula. Syekh Ramli kata tiada memadai, tak sah bersugi, tak dapat pahala bersugi dengan jari yang berhubung atau bercerai. Ini mutlaqan bagi dia, mutlaqan. Itlaq lah dah. Tak memadai jari yang tak memadai jari yang berhubung atau bercerai. Wah, lagu ni ibarat mana lagu ni? Tulis pada tiada memadai, yakni tiada memadai bersugi dengan jari. Bersugi pula. Brus dengan jari. Kerana tak dinamakan bersugi di segi syarak. Tak dinamakan brus tak memadai brus dengan jari. Sama ada tak mim tu, mahalud tak mim tu. Sama ada jari yang berhubung dengan dirinya. Sama ada jari yang berhubung dengan dirinya atau bercerai darinya. Jika jari itu jari bagi dirinya sendiri.
jika jarinya itu jari bagi dirinya sendiri. Tengok tu. Tu. Berarti kalau jari orang lain, jari orang lain kat mana? Allahumma salli ala Muhammad Black tu. Minta tengok dalam i'anah star dah. Ibarat i'anah tu jadi dia nak bahasa jadi melengkapi bet tu. Allahu akbar. La bi usbu'ihi. Dan i'anah kata qauluhu ay la bi usbu'ihi ay la tahsulu sunniyatus siwaki bi usbu'ihi. Tak hasil keadaan sunat bersugi tu tak hasil dengan jari dia. Jari mana? Ayil muttasilati, jari yang berhubung. Hak kata muttasilah indah Ibnu Hajar. Wa mutlaqan inda Ramli. Wa kharaja bi usbu'ihi usbu'u ghairihi. Fa in kanat muttasilatan ajza'a al-istiyaku biha indahuma. Allah. Wa in kanat munfasilatan ajza'a inda Hajarin. La inda Mimrah Muhammad Ramli. Li wujud buat gini dah. Kena tu. Serah buka ru'yana lalu ru'yana pasal ru'yana je susung cakap pair dia tu. Pasal lagu ni. Brus dengan gigi. Hana mau dok kita tak situ. Brus dengan jari. Pala duk situ dah. Lepas tu tubik 3. Tubik 2 dulu. Jari dirinya. Lepas tu jari orang lain. Macam mana kan? Tadi pihak ni pihak. Kalau pihak di sini, Allahu Akbar. Masya-Allah ni ya kacau dah kecil lagu tu dia ulama fiqh. La tahsulu sunniyatu siwaki bi usmi ay muttasilah inda Ibnu Hajar. Wa mutlaqan inda Umar Ramli. Jari dirinya tubik 2. Jari dirinya yang berhubung dengan tangan. Bercerai dari tangan. Dua. Hak bercerai, hak berhubung dari tangan. Hak berhubung daripada dengan tangan. Tubik 2 pendapat. Ibnu Hajar al-muttasilati. Apa nak ni? Ya kait la bi usbu'ihi al-muttasilati. Allahumma salli ala Muhammad. Mana ni? Inda Hajarin wa mutlaqan inda Muhammad Ramli. Berhubung dengan tangan, Ibnu Hajar kata tak memada. La Ibnu Hajar.
Syekh Ramli pun la. Kalau tangan sendiri hak berhubung tak boleh. Hak bercerai Ibnu Hajar, na'am, boleh? Ya. Ya. Ibnu Hajar kata ya, boleh. Syekh Ramli kata la. Tak boleh, tak mago ni. Mengikut Syekh Ramli tak boleh berlaku. Kalau jari sendiri hubungkan bercerai kan tak boleh. Ibnu Hajar kata jari sendiri kalau becek lebih daripada diri kita boleh. Hak tak bolehnya ni hak sendiri hak ada di tangan ni. Hak ni. Dua dah. Lepas tu jari orang lain. Jari orang lain pula kat mana? Ia kata wa kharaja bi usbu'ihi usbu'u ghairihi fa in kanat muttasilatan ajza al-istiyaku biha indahuma. Tu baik dua pula. Wa in kanat munfasilatan ajza inda Hajarillah inda Muhammad Ramli. Jari orang lain tu baik dua pula. Berhubung di tangan dia. Berhubung di tangan orang tu. Mana jari di tangan dia dah. Pegang lengan, ambil jari mari. Ataupun satu lagi bercerai daripada tangan dia. Putus tangan dia tu. Kita ambil tangan dia mari bro gigi. Ambil jari dia. Bercerai dari tangan orang itu. Lengah tekak sikit dah. Terbaik dua. Dua ni kat mana pula? Ni tafsir tu baik. Lagi kita faham ni, kita akan faham dalam kitab dengan cara takrir ni. Takrir hak syadah. Kita akan boleh perkelar tu baik. Tebah-tebah dulu. Nembah dulu. Fa in kanat muttasilatan ajza'a al-istiyaku biha indahuma. Ya, boleh. Ibnu Hajar kata ya. Boleh. Syekh Ramli kata ya. Boleh. Minta tangan orang lain. Boleh. Ibnu Hajar kata boleh. Mak dah. Tapi kalau hak bercerai, lagu mana pula? Allahumma salli ala. Ajza'a al-istiyaku biha ubiha indahuma. Saat ni. Wa in kanat munfasilatan ajza'a, yani al-istiyaku biha inda Hajar la inda Muhammad Ramli. Ya, Ibnu Hajar ni dah. Ya. Boleh. Tangan sayang kita putus. Ambil jari yang mari Allah. Misal takdir hukum. Ya. Boleh. Sebab apa dia kira lagu tu? Bukan suruh kita pergi ambil tangan orang mari. Nak kira kata takdir kata mu tebal juga nak buat. Hasil ke tak pahala tu. Pahala sunat tu. Tuhan nak wik dak. Dak kilah nak wik belaba lek kita. Ya sebenarnya. Bukan suruh wik kita buat benda tu. Tak ada orang kita siapa kena ambil tangan dah. Tak gitu ke? Nak winamakan bersugi sungguh tu. Ya, Ibnu Hajar kata ya, boleh. Syekh Ramli kata la. Tak boleh. Jadi Syekh Ramli ni getak sikit masalah ni. Masalah jari ni. Kita tengok Syekh Ramli jadi orang panggil getak sikit. Syekh Ibnu Hajar jadi pelongar banyak. Hak tak boleh si Ibnu Hajarnya sini je. Hak jari yang berhubung dengan tangan Ibnu Hajar kata tak boleh. Hak luar ikut.
Tangan demo lain. Sama ada tangan tu berhubung di dia tu atau bercerai pada dia tu. Atau tangan kita pun kalau putus, ambil tangan kita sendiri, mari bagi boleh juga. Mana dia kata? Syekh Romli kata, tak boleh. Hak boleh saya. Hak mana Syekh Romli? La ilaha illallah. Syekh Romli boleh saya. Tangan orang lain hak berhubung. Sang kita lah tangan mari, mi jari dia mai pergi. Jadi hak turun hak ni, Ibnu Hajar pun boleh, Syekh Romli pun boleh. Kalau gitu sang kita, tak apa, mi jari sang kita. Tak ada khilaf dah ni. Ittifaq dah. Faham tak dah? Kalau gitu bila kita faham daripada ni, faham tu pendapat musannaf tu, hak musannaf sebut tu. Dia kata kan, maka tiada memadai dengan anak jarinya, jari yang berhubung dengan dia. Ni, anak jari yang berhubung dengan dia, kerana bahawasanya tidak dinamakan bersugi. Tu tak panggil tak memada. Tak memada tu seolah kata tak memada. Tak memada kan? Tak memada. Jadi di sisi dua syekh itu kena kata dengan ittifaq antara Ibnu Hajar dan Jamli. Kena buat gitu. Tiada memadai, yakni dengan ittifaq antara Ibnu Hajar dan Syekh Ramli. Ittifaq dua tu. Tu. Ni, kalau tangannya sendiri. Tiada memadai dengan anak jarinya yang berhubung dengan dia. Tak memadai, hanya ittifaq. Sebab apa kata tak memadai? Kerana bahawasanya tiada dinamakan bersugi. Tak panggil sugi hak tu. Bersalahan dengan jarinya yang bercerai. Jari hak bercerai. Bersalahan dengan jari seorang yang bercerai atau jari orang lain, maka memada atas yang muktamad oleh Syekh Ibnu Hajar. Ni Ibnu Hajar kata, yo, jari orang lain pun yo. Faham tak? Kacau mainan. Tulis lagi. Takut. Bersalahan dengan jari dengan jarinya yang bercerai atau jari orang lain. Tulis situ. Tulis pada bersalahan tu selalu. Sekali lagi, bersalahan dengan jari. Yakni maka jarinya yang bercerai itu memadai bersugi dengan dia. Atau jari orang lain, atau jari orang lain sama ada berhubung atau bercerai dari tuannya, maka memadai juga di sisi Ibnu Hajar. Tu kita peluah tiga lah. Dia kecek dengan cara borongnya, kita peluah tu baik. Jari orang lain tu baik dua pula. Jari orang lain yang berhubung dan bercerai. Memada belaka Ibnu Hajar kata. Atas pendapat Ibnu Hajar. Nampak tak dah? Bersalahan yang dimuktamad oleh Syekh Ramli. Syekh Ramli pula. Syekh Ramli ni ketat sikit.
maka tiada memadai jari yang berhubung. Tak memadai bersugi dengan jari yang berhubung dengan dirinya. Boleh dah tak ni dah? Jari yang berhubung dengan dirinya. Hak tu tak memadai. Cara boleh kata, hai tak boleh. Hak ni super belajar ni. Jari dengan berhubung dengan diri. Berhubung. Lepas tu hak bercerai lagu mana? Bercerai lagu mana? Atau mana? Atau bercerai. Kalau tiada memadai jari yang berhubung dengan dirinya, atau bercerai, atau jari yang bercerai. Jari yang bercerai pun tak memadai juga. Atau kepada jari yang berhubung ni. Tak memadai juga jari yang bercerai. Tapi kait pada yang bercerai tu, jika anak jari diri seorang tu, kalau anak jari diri dia ni, tak boleh. Saya boleh kata tak boleh. Hak bercerai tak boleh kalau anak jari diri dia. Kalau anak jari orang lain, hasil tu tengok dulu, tilik dulu. Kalau anak jari orang lain hak berhubung di tuai, boleh. Tapi kalau bercek pada tuai dah, tak boleh. Merajak itu cara beli. Nampak tak tu? Tu. Dia pihak atas ni, masya-Allah. Pihak ni. Terima kasih I'anah. Yang ni kadang-kadang tolong banyak. Kadang-kadang yang mudah hak dia kadang-kadang. Tapi kadang-kadang jadi belik dia. Belik hak dia. Suruh mari pendapat jadi kabung. Kita nak pegang tak kena. Hak I'anah rahsia. Hak kabung hak. Kadang awak mari hak khilah dengan muktamad. Yo ya tak muktamad padahal ke muktamad lagi di sisi mazhab. Tu dah. Kira yang tapi dengan cara umumnya uslub dia tu cara tufah uslub susunnya, tapi ikut mudah lebih pada tu dia ikut mudah tu cara susunnya dia. Maka dia katakan Syekh kita kata Allah boleh hak ni, atau bercerai daripada dirinya jika anak jari dirinya bersalahan jika jari orang lain. Bersalahan jika jari orang lain. Kalau jika jari orang lain, lepas tu mana tak ni? Bersalahan jika jari orang lain, maka tiada memadai bercerai. Tu dia. Wak gitu, maka tiada memadai bercerai, yakni maka tiada memadai di sisi Syekh Romli itu berus dengan jari yang bercerai dari tuannya. Itu dia. Betul dah. Kalau bercerai pada tuan tak boleh. Bersalahan jika berhubungnya. Pula dah. Berhubung jari. Tulis situ pula. Tulis pada bersalahan, yakni maka jika jari orang lain itu berhubung dengan tuannya, maka memadai di sisi Syekh Romli. Tetapi
dengan syarat jika adalah tangan jari itu kasat pula dah Syekh Romli ni terik seolah kata bab masalah bro dengan jari ni Syekh Romli dia kata pitulah dah pak tak kacau kata tak kacau kalau nak kacau juga hak orang lain hak orang lain tu pun kalau tangan hak pasing jenis-jenis pasing kasat-kasat sikit apa pasing awak kerja tangan awak kerja awak kebung tangan kasar gitu tu tak apa kalau tangan pimpin orang mengaji tangan lemah tak ada tangan orang pergi kalah kalau tangan orang pergi cok boleh dia kata Syekh Romli ni ibarat kata katuk mati. Syekh Ibn Hajar ibarat kata buka luah, buka. Cuba tengok hak ya tu, hak tak leh tu hak mana? Ni ya Ibn Hajar. Hak lain boleh. Faham dah? Yang penting tulis hak ni masuk dalam kertas. Hak kita katik kitab kita duk tai-tai mari luar-luar dah tu, tulis hak ni masuk tu. Nak pergi pelaga masuk esok-esok. Dia membaca belit-belit lah ibarat tu dia pelaga. Tapi tulis molek sikit lah yang tulis bening. Wak biar ditarang molek. Tu. Kalau ingat masa Allah ni dah, pada hak ni je semalam lepas ngorek ngajak kapung Hai malam ni nak ngajar cara beruh. Boleh ke tak kita nak beruh dengan jari kita bakal nak tahu lah kau dah. Amma nak royak dua pendapat. Syekh Romli tak apa duk kecek dua ni. Ngongeng. Okey bang show. Banyak sungguh kalau ingat masa Allah. Tapi tu ulama fiqh ni sakit sungguh ulama dulu. Masalah lah kepala demo tu. Habis. Kita tolong baca demo wasiat dah pun. Tu. Habis itu pada lo kan kaifiatnya hang nak kena cara bersugi. Mula di mana, suk di mana mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kira kaifiat cara dia dan kaifiat bersugi bahawa memulai pihak mulutnya yang kanan dan disudahi hingga kepada pertengahan, jadi diratakan pihak gigi di atas dan di bawah. Tetap kalau jika ada suginya itu besar zahir dan batinnya, yakni pihak luar dan pihak dalamnya, apa tahu, kemudian pihak mulut kirinya hingga sampai setengahnya dimakian juga. Dan jikalau suginya tiada dapat meratakan pihak kanan di atasnya dan di bawahnya sekali, tak dapat merata sekali, sebab kecil suginya adalah dimulai dengan pihak atas, maka diratakan akan dia hingga pertengahannya semula. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u qalbin la yasha'u wa 'amalin la yurfa'u wa la yustajabu nasyirka wa liman nafi'u. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana i'taraf